Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran 14 di bawah tajuk sembelihan. Yang mana pada kali ini kita akan lihat bagaimana situasi, rukun, syarat, apa semua yang berkaitan dengan sembelihan. Mudah-mudahan dengan selepas ini kita dapat menunaikan atau kita dapat menyembelih dan kita dapat faham apa yang ada dalam tajuk sembelihan ini. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu apa dia objektif bagi tajuk ini. Iaitu objektifnya ialah mengetahui maksud dan hukum sembelihan, mempelajari rukun dan syarat sah sembelihan. Apa dia sembelihan, rukun syarat dia macam mana, memahami perkara sunat dan makruh dalam sembelihan, serta menjawab soalan kebat, menjawab soalan di bahagian deskripsi. Okey. Sembelihan bermaksud dari sudut bahasa, sembelih maknanya memotong. Dari sudut istilah, menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mari. Dengan cara putuskan urat halkum dan juga urat mari. Okey, ada dua urat yang disebutkan di sini. Satu nama dia halkum, yang kedua namanya mari. Okey, kita tengok. Ini kepala lembu ni. Kepala lembu ini bahagian ujung kepala, ini bahagian badan dia, dah dia orang potong dah sembelih sampai sini, maka ini dipanggil sebagai halkum. Halkum ni maknanya salur nafas. Yang bawah ni dia lembek, yang bawah ini dia panggil mari. Yang mari ini saluran kalau makanan dia masuk ikut sini. Jadi ini halkum, ini mari. Ada satu halkum dan satu mari. Cumanya dalam sembelihan selalunya disebutkan ada urat yang sunat dipotong, iaitu dinamakan dengan wadajain. Wadajain ni jarang disebut. Kalau buku yang ringkas dia tak nak sebut wadajain. Mana letaknya wadajain? Wadajain letaknya tepi ni. Tepi ini dan tepi sini. Ini wadajain. Jadi urat ni bila kita potong tepi ni, dia akan putus dan keluarkan darah yang banyak. Okey. Terus kita tengok. Hukum sembelihan adalah wajib. Apa makna wajibnya? Kalau nak makan daging tu wajib sembelih. Bukan wajib sembelih makna jumpa binatang sembelih. Tak, bukan gitu makna dia. Bila kita nak makan daging dia, maka wajib kita sembelih dia. Supaya halal dimakan dagingnya. Tu tujuan dia. Okey. Dalilnya, ma anharad dama wa dzukira rasmullahi alaihi fakulu. Nabi sebutkan bahawa setiap yang ditumpahkan darahnya, makna disembelih, dengan menyebut nama Allah, maka makanlah ia. Boleh makanlah daging itu. Jadi halal dimakan. Dalil laginya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. Okey. Hurrimat alaikum, diharamkan kepada kamu al-maitah, bangkai, waddam, darah. Darah iaitu darah yang keluar daripada binatang tu haram ketemu. Walahmul khinzir, daging khinzir. Dia sebut daging ni bahagian paling elok, tak boleh makan. Bahagian lain lagi tak boleh. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan disembelih bukan kerana Allah. Okey, wal munkhaniqah, binatang yang ditanduk. Wal mauqudah, binatang yang kena pukul. Wal mutaraddiyah, binatang yang jatuh dari tempat tinggi. Wan natihah, binatang yang ditanduk oleh binatang lain. Ni haram. Wa ma akala sab'u, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Semua tu haram. Jadi tak boleh makan. Illa ma zakkaitum, melainkan yang sempat kamu sembelih.
Kalau kita jumpa dia masih hidup lagi, walaupun dia jatuh, dia kena langgar kereta ke, dia dimakan oleh binatang buah, habis satu pohon dah habis, tapi hidup, maka kita pun sembelih. Bila kita sembelih, dia mati kerana kita sembelih, maka binatang itu jadi halal dimakan. Jadi ayat ini menjadi dalil tentang sembelihan. Rukun sembelihan. Okey. Mesti ada 3 perkara. Kalau kita sebut rukun, mesti benda tu benda yang komponen asas. Tak ada satu tak boleh buat. Pertama, penyembelih. Yang kedua, binatang sembelihan. Dan yang ketiga, alat sembelihan. Okey, penyembelih, binatang dan alat. Bayangkan, penyembelih ada, alat ada, binatang tak ada. Macam mana nak sembelih? Penyembelih ada, binatang ada, alat tak ada. Tak boleh sembelih juga. Jadi, inilah dipanggil rukun. Semua benda tu kena ada. Benda utama tu. Itu dipanggil sebagai rukun. Kita lihat pula kepada syarat. Syarat ni kadang-kadang kita tak nampak. Antara syarat bagi penyembelih adalah Islam atau ahli kitab. Islam, kalau dia pakai pakaian yang tidak menunjukkan kepada Islam, kita tak nampak Islam dia. Tapi dia Islam. Tengok tu, benda yang kurang nampak. Jadi, itu biasanya ada pada syarat. Syarat ni benda yang agak tersembunyi. Dia bukan komponen. Dia adalah perkara luar yang menyempurnakan sembelihan. Okey. Atau menyempurnakan mana-mana ibadat atau apa-apa sahaja yang ada rukun, ada syarat. Jadi, syarat ni menyempurnakan. Okey. Pertama, dia kata syarat pertama bagi penyembelih Islam atau ahli kitab. Okey. Ahli kitab ni apa? Orang daripada agama Kristian, agama Yahudi yang original. Tu dipanggil ahli kitab. Mereka dulu diberikan kitab oleh Allah agar mereka beriman, tapi mereka tak dengar, mereka tak beriman juga kepada Nabi yang datang, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya sebutkan di sini, bila mana Islam atau ahli kitab, maka sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah. Ini huraian dia. Mana dia kata Islam, ahli kitab. Dia tak sebut Islam tu mesti balik, Islam mesti lelaki, tak. Islam, maka termasuklah di dalamnya kanak-kanak, kalau dia sembelih, sah sembelihannya. Perempuan, sembelih, sah sembelihan perempuan. Yang kedua, dia kata melakukan penyembelihan hanya kerana Allah. Dia sembelih itu lillahi ta'ala. Maka bila sembelih kerana Allah, maka sembelihan itu jadi halal. Sembelihan tak halal, kerana hantu raya, tak boleh. Kerana hantu laut, tak boleh. Sebab apa? Itu bukan kerana Allah SWT. Syarat pada binatang sembelihan, masih mempunyai hayat mustaqirrah. Apa dia? Senang cerita, masih hidup. Macam mana hidup? Betul-betul hidup lagi. Kalau hidup tu kita nampak macam gerak tu sikit je, kita pun confused. Mati ke hidup ni? Tu dia panggil dah mati. Walaupun belum mati betul-betul pun, dia panggil bukan hayat mustaqirrah. Iaitu haiwan yang mampu bergerak dengan bertenaga atau darah memancut setelah disembelih. Mana hayat mustaqirrah ni, senang ceritanya, kita memang yakin dia masih hidup. Bukti bila kita sembelih, dia bergerak, tak bergerak. Walaupun tak sampai tahap menggelupur, tapi kita tahu pergerakan dia adalah kerana kesan dari sembelihan. Tambah pula kita nampak darah tu memancut, kuat memancut. Itu menandakan bahawa binatang itu masih hidup ketika mana kita menyembelih. Lainlah kalau kita sembelih, darah pun meleleh je, tak ada, tak memancut. Itu menandakan dia pun dah mati atau sangat hampir nak mati. Cumanya belum cabut nyawa, tapi dah macam dekat-dekat sangat dah. Itu dikira sebagai tak halal dimakan walaupun disembelih. Kerana alasan agama dia kata tidak mempunyai hayat mustaqirrah. Okey, syarat yang kedua, putus urat halkum dan mari dengan sekali sembelihan. Putus urat halkum dan mari. Yang Ustaz tunjuk tadi, halkum salur nafas. Yang mari salur makanan. Putus dua-dua tu dengan sekali sembelihan. Ni tempat yang orang mudah salah faham. Makna sekali sembelihan ialah dia masa dia hidup betul-betul tu, kita sembelih dia dan sempurna sembelihannya. Okey, maksud dua macam mana? Dia dah mati, tengok halkum tak putus, kita pun pergi tambah, putuskan. Itu dikira sembelihan yang lain. Kalau sekiranya kita sembelih, dia belum mati, belum putus, baru putus satu, urat halkum baru putus, urat mari belum, tiba-tiba pisau terpelanting jatuh, kita pergi ambil pisau,
sambung dengan cepat, sedangkan binatang itu masih lagi menggelupur, masih lagi kuat bergerak, maka binatang itu dikira masih hidup, dan sembelihan itu walaupun dibuat 2-3 kali, dikira sekali sembelihan, kerana perbuatan itu dilakukan ketika haiwan itu masih benar-benar hidup. Okey, jadi dua bila? Apabila dia dah nak mati, kita tambah sekali lagi untuk putuskan urat halkum dan mari. Okey, sekali lagi disebutkan di sini, halkum ialah salur pernafasan, mari ialah salur makanan. Ingat ya, salur pernafasan satu, salur makanan pun ada satu. Yang dua apa dia? Itu sunat dipotong yang namanya wadajain. Okey. Terus, syarat sah sembelihan pada alat pula. Alat tu alat yang boleh melukakan binatang. Maknanya dia tajam. Selain kuku, gigi dan tulang. Maknanya dengan kuku kalau tajam pun tak boleh. Gigi tajam tak boleh. Tulang pun dibuat pisau dengan guna tulang. Tak boleh. Kerana ini merupakan alat yang dilarang dalam agama kita untuk kita guna sebagai alat sembelihan. Spektrum ilmu janin dalam kandungan. Kadang-kadang bila kita sembelih lembu, sembelih kambing, tengok-tengok dalam kandungan, dalam perut dia tu ada anak. Kita ingatkan dia tak gunting, dia tak mengandung. Tapi bila sembelih belah perut dia, ada anak dalam perut dia. Ini dipanggil janin. Janin yang mati selepas ibunya disembelih atau mati dalam perut atau lahir dalam keadaan bukan hayat mustaqirah, halal dimakan. Maknanya kalau kita belah perut tengok ada anak dia mati dah, halal makan. Ada anak nak mati sangat-sangat dah, halal dimakan. Kalau dia keluar tu masih lagi hidup, maka masih lagi hidup, kuat lagi hidup dia tu, maka kita kena sembelih semula. Kita kena sembelih semula. Kenapa? Kerana dia keluar tu masih hidup. Kalau kita nak makan janin itu, maka kita kena potong, sembelih semula. Tapi kalau keluar tak sempat nak sembelih, dia dah mati, maka itu dikira halal dimakan. Perkara sunat ketika sembelihan. Sunat bagi penyembelih, dia buat apa? Dia tajamkan pisau. Pisau ni kalau boleh tajam sungguh. Menyembelih pada waktu siang. Kenapa nak sembelih waktu siang? Kerana waktu siang ini, pertamanya dia terang dan takut tak berlaku silap lah sebab kita nampak. Atau pada waktu siang ini, darah lebih kuat keluar berbanding pada waktu malam. Kita yang kedua, yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Kita hadapkan leher binatang tu ke arah kiblat dan membaca bismillah. Okey, ada buku dia tulis membaca basmalah. Apa beza bismillah dengan basmalah? Kalau basmalah ialah nama bagi bismillahirrahmanirrahim, nama bagi ungkapan yang penuh. Tapi kalau kita kata baca bismillah, maknanya boleh kita baca bismillah sahaja. Dan dalam sembelihan kita disuruh membaca bismillah sahaja, tak sambung dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Tak sesuai nak sambung dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tengok makna dia. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perbuatan menyembelih ni agak ganas, tak sesuai dengan Pemurah Penyayang. Jadi kita disuruh baca apa? Baca bismillah. Sambung bismillah, Allahu Akbar. Okey, lalu kita potong binatang sembelihan tersebut. Okey. Perkara sunat sembelihan pada binatang sembelihan, membaringkan pada rusuk kiri. Baringkan dia pada rusuk sebelah kiri. Okey. Alat sembelihan, alatan tajam seperti pisau. Alatan tajam seperti pisau. Okey, yang tak bolehnya apa? Kita sebut tulang tak boleh. Kita kata tak ada gigi tak boleh. Ini dua perkara yang dikira sebagai alat yang tak boleh diguna untuk sembelihan. Najis pun tak boleh. Ini benda-benda yang tak boleh diguna untuk sembelihan. Perkara makruh semasa menyembelih di hadapan binatang lain. Kita nak sembelih lembu, ada 5 ekor. Kita sembelih seekor, yang 4 lagi tengok, 3 lagi tengok. Itu dipanggil tidak beradab dengan binatang sembelihan. Menyembelih pada waktu malam, hukumnya makruh. Kenapa Ustaz cakap tadi? Mungkin takut salah potong tempat lain, atau darah kurang banyak pada waktu malam. Tidak menghadap kiblat dan tidak membaca bismillah. Tak baca. Jadi kalau tak baca, hukumnya makruh. Sembelihan itu masih lagi sah. Orang Islam yang menyembelih, dia lupa baca pun, sembelihan tetap dikira sebagai sah.
walaupun dia tak baca apa-apa. Dia excited, dia duk fikir macam mana nak sembelih, tiba-tiba sembelih tanpa ada baca apa-apa. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia adalah orang Islam. Okey, perkara makruh sembelihan, binatang sembelihannya menyeksa binatang. Ada orang nak sembelih, dia tumbangkan binatang, dia pegang lama, tukang sembelih tak datang lagi, pisau tak ada lagi, binatang tu sakit dah duduk terbaring, dia tarik pula tali di sini dengan tarikan yang kuat. Maka ini menyeksa binatang. Okey. Perkara makruh bagi alat menggunakan pisau yang tumpul. Lambat nak boleh putus. Ini makruh. Kenapa makruh? Kesian binatang tu. Sempat dia sakit dulu. Barulah luka. Lambat sembelihan tu. Spektrum ilmu, contoh menyeksa binatang, memenggal leher. Kita buat leher, penggal dari atas. Tu apa? Menyeksa binatang. Mematahkan kaki. Kita tak nak dia lari, kita patahkan kaki dia dulu. Itu seksa. Menajamkan pisau di hadapan binatang sembelihan yang lain. Kita nak asah pisau, asah depan lembu. Okey, itu tak bagus. Yang mengheret ke tempat sembelihan dengan cara yang ganas. Heret dengan cara yang ganas sampai terbalik lembu tu. Kita heret pergi juga. Jadi ini cara yang tidak betul. Cara yang dikira sebagai menyeksa binatang sembelihan. Hikmah bagi sembelihan, membezakan antara daging halal dengan daging haram supaya ibadat diterima. Kita ni kalau makan makanan yang haram, Allah automatik tak terima amalan kita. Tak terima doa kita. Sebab apa? Kita makan makanan yang haram. Kedua, menghindarkan diri daripada penyakit yang terdapat pada binatang kerana toksin dan bakteria yang terdapat dalam darah binatang yang telah dikeluarkan. Darah tu ada bakteria, ada toksin. Jadi kalau darah tu kita tak keluarkan, dia akan memberi mudarat pada tubuh badan kita. Bila kita dah sembelih, darah tu banyak keluar. Tinggal sikit je dalam daging, maka daging itu menjadi lebih bersih. Kita lihat soalan kebat. Status halal 1.3 juta ayam sembelih diragui. Okey, bagaimanakah cara mengatasi masalah di atas? Bincangkan. Okey, jawapan yang saya sediakan, memperketatkan undang-undang supaya pihak yang tidak bertanggungjawab merasa takut. Kesannya semua pusat penyembelihan akan memastikan semua syarat sembelihan dipenuhi. Kemudian kesimpulannya, kita hendaklah bekerjasama memantau aktiviti sembelihan agar terhindar daripada makanan yang syubhah atau haram. Kena pantau, tengok. Kena bertanggungjawab. Kalau kita tengok nampak tak betul, kita kena buat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab, pihak yang berkuasa. Jadi, kita dah sampai kepada penghujung. Sila jawab soalan di bahagian deskripsi. Like, share dan video. Subscribe video jika belum. Dan Ustaz sudahi dengan aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.